Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi kepada sahabat-sahabat saya yang bukan beragama Islam, daripada Sabah dan Sarawak, daripada Brunei hingga ke London. Apa khabar semua? Ini ceria serius selalu, hari Ahad 24 hari bulan 1 2021. Okey, hari ini kita nak bicara apakah pandemik COVID-19, PKP 2.0 hari ini merubah diri kita untuk lebih baik atau lebih ceria, atau menjadi lebih merundung, atau tak tentu hala. Okey, bicara kita hari ini, saya nak berteraskan dengan emosional penternak kelulut pada masa kini. Okey, saya sudah lama tak berbicara dengan tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat, apakah sebenarnya yang sedang berlaku dalam industri madu kelulut negara. Okey, untuk saya bicara dengan tuan-tuan, industri madu kelulut negara seperti biasa masih lagi berada dalam keadaan baik dan stabil. Dan apa yang saya boleh kongsikan juga pada tuan-tuan, pada rakan-rakan, permintaan masih lagi berlaku pada tahap yang tidak negatif. Okey, maknanya saya boleh nyatakan bahawa tidak negatif, maknanya permintaan berada dalam garisan positif dan masih lagi ada trend yang menaik. Okey, tidak ada trend yang menurun. Okey, dan bagaimana Cik Nizam kita nak tengok garis panduan ni? Okey, garis panduan ni apabila kita melihatkan permintaan yang meningkat daripada strukturnya locality. Okey, saya pernah kongsikan kepada sahabat-sahabat untuk 2 tahun yang lepas. 3 tahun tak, 2 tahun yang lepas, di mana saya pernah bicarakan dengan bagaimana kita nak grab pelanggan-pelanggan yang berada dalam persekitaran kita, yang sebenarnya mereka tidak duduk dalam Facebook, mereka tak duduk dalam Lazada, mereka tak duduk dalam Shopee, tapi kita nak grab. Dan bagaimana juga pandemik COVID-19 pada PKP 2.0 ini memberi kita ruang sekali lagi untuk bertemu dengan mereka dan touch dengan mereka dengan cepat dan pantas. Ini yang tuan-tuan kena cepat-cepat bangkit. Sebab apa 2.0 kali ini adalah agak sedikit berbeza dengan PKP 1.0. Kerana 1.0 kita di lockdown 100% dan hanya penjawat awam dan hanya beberapa essential saja. Tapi kali ini tidak. Yang kita lihatkan untuk PKP 2.0 ini, kita lihatkan bahawa hanya 60%, okey, 60% sahaja yang berada di rumah, 40% masih lagi bekerja seperti biasa. Essential dan tambahan kilang-kilang, pejabat-pejabat masih buka seperti biasa. Jadi kat sini saya nak berbicara dengan tuan-tuan, iaitu PKP 2.0 ini adalah satu ruang 60%. Saya minta pada tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya di dalam grup Lebah Kelulut hari ini, okey, sama-sama mencari mencari titik tolak untuk kita, okey, untuk kita sama-sama untuk membina dan berbicara bagaimana untuk kita mencari solusi, solusi untuk kita dalam 2.0 ini untuk memperkenalkan. Saya tidak minta tuan-tuan buat jualan. Sebab kenapa saya kata dalam Facebook saya tak suka tuan-tuan buat jualan? Sebab saya melihatkan hari ini trend kepada kita dalam dunia online hari ini, apabila kita berbicara tentang jualan, ramai orang objection, ramai orang rejection. Dan hari ini saya melihatkan bahawa ramai sahabat-sahabat saya yang saya kenal, yang saya selami, mereka tidak dapat menjawab rejection yang ada di dalam pasaran online. Yang pertamanya, apa yang mereka tak boleh rejection? Yang pertama adalah pasal harga. Mereka tak boleh nak rejection, mereka tak boleh nak objection. Kerana apa? Kerana harga madu kelulut yang berada dalam Lazada atau Shopee adalah paling terendah, RM135 per kilo. Memang ini satu benda yang memang tuan-tuan tak boleh nak reject, tuan-tuan tak boleh nak object. Jadi saya kata mudah saja tuan-tuan. Saya gunakan prinsip yang paling mudah. Okey, kita kukuhkan jaringan kita, kita kukuhkan kesungguhan kita dalam, dan kita letakkan passion kita dalam industri madu kelulut. InsyaAllah tuan-tuan, dengan memperkenalkan diri tuan-tuan dalam media sosial, memperkenalkan diri tuan-tuan dalam peternakan tuan-tuan dalam YouTuber, memperkenalkan diri tuan-tuan dan peternakan tuan-tuan di dalam mana-mana blog dan sahabat-sahabat kita yang ada blogger. Itu cara yang paling terbaik pada masa kini.
Kerana apa? Tuan-tuan telah meletakkan satu resources, satu kaedah, satu sumber untuk kita faham dan kita memahami akan konsep dunia hari ini apabila PKP 2.0 ini memberi kita ruang 60% rakyat Malaysia hari ini berada di dalam dunia alam maya. Benda ni yang saya nak bawa tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat. Saya bukan nak berbicara tentang jualan, tidak. Saya nak bicara tentang motivasi kita mempertekadkan usaha kita dalam memperkenalkan industri madu kelulut kepada orang ramai. Memperkenalkan industri madu kelulut juga kepada orang yang memang hari ini rasa takut, curiga tentang madu kelulut yang mereka beli. Sebab banyak persoalan-persoalan yang hari ini timbul dan hari ini sentiasa ada di dalam halwa telinga kita adalah apa? Jadi itu yang pertamanya, saya terima satu orang yang memang tidak pernah dikenali dan tidak pernah dan hanya datang, Cik Nizam, saya nak beli madu borong. Saya tanya, nak beli madu borong berapa kilo? Okey. Jawapannya senang, ya, saya nak madu kelulut borong 1 kilo. Saya kata, 1 kilo itu borong ke? Saya kata, Kak, saya tak jual madu kilo borong 1 kilo. Saya jual harga pasaran 1 kilo RM350. Kenapa? Mahal, saya kata. Kak minta borong. Okey, saya letaklah minimum borong adalah 25 kilo untuk 1 tong. Okey, 1 tong yang saya dah siapkan, madu untuk saya proses, yang saya dah siapkan per tong 25 kilo, saya letakkan satu standard harga untuk borong dan saya berikan kepada dia, dan hari ni dia diam. Kenapa diam, tuan-tuan? Kenapa diam? Mudah saja. Sebab apa? Mana tuan-tuan nak jual harga madu borong 1 kilo? Kalau saya sendiri pun telah pun melakukan pusat pengumpulan madu kelulut daripada ladang-ladang kecil kepada pusat pengumpulan, dan saya nak jual balik dengan harga daripada ladang? Jawapannya tidaklah, tuan-tuan. Sebab setiap tier atau setiap lapisan mesti ada keuntungan. Seminimal keuntungan dalam pemborongan pun yang kita belajar adalah menguruskan kos operasi kita sekurang-kurangnya 25% kos operasi yang kita kena urus selia. Okey, memang kena urus selia. Seperti juga di ladang. Kalau di ladang juga kita kena belajar kos operasi untuk maintenance. Pengurusan ladang pun kita kena kos operasi. Mana ada dalam pertanian yang boleh kita katakan tiada kos operasi? Cakap dengan saya, di manakah pertanian yang tidak ada kos operasi? Kos operasi adalah satu benda yang tuan-tuan kena belajar untuk mengurus risiko kos operasi. Apabila tuan-tuan belajar mengurus kos operasi, mana tuan-tuan akan belajar mencari keuntungan di dalam keuntungan yang tuan-tuan telah fikirkan berapakah jumlah. Sebab tu dalam sifat saya selalu berbicara dengan perkara-perkara sebegini. Kerana apa? Bagi saya dia adalah satu benda yang memang perlu dan dia wajib. Tidak ada lagi. Saya belajar kaedah menternak ayam. Okey, saya belajar, bukan saya nak belajar untuk mencari keuntungan. Saya belajar bagaimana nak menguruskan risiko ayam supaya anak ayam yang saya ternak kurang kematian. Sebab apa, tuan-tuan? Mereka mengajar saya adalah kerana, Nizam, kalau masuk 10,000 ekor ayam, okey, jika mati melebihi 300 ekor, engkau akan berada dalam keadaan risiko yang sangat-sangat tinggi. Kerana apa? Keuntungan kemungkinan nipis ataupun mungkin tidak ada yang untung. Tak ada yang untung. Sebab itulah saya belajar lagi tentang burung puyuh. Okey, saya belajar lagi, tuan-tuan. Saya terus belajar, tuan-tuan. Sebab saya ni bukan orang yang pandai, orang yang bijak. Saya ni lah orang yang bodoh, orang yang perlukan ilmu, orang yang perlukan berguru. Sebab apa? Dalam dunia hari ini, kita memerlukan perkara ini. Kerana apa? Kerana kita merasakan diri kita ini terlampau sangat pandai. Tapi hakikatnya tidak, tuan. Tidak. Bagi saya tidak. Kalau saya menjadi orang yang pandai, tiba-tiba jadi Nizam Power, boleh jadi Sifu. Saya kata tidak. Sebab tu saya letakkan ilmu saya adalah sedikit. Ilmu rakan-rakan saya di dalam JBIS lebih hebat daripada saya. Saya cuma perantara sahaja yang untuk menggerakkan industri di atas sokongan ahli-ahli Persatuan Usahawan Lebah Kelulut Negeri Johor dan sokongan-sokongan daripada seluruh pusat rujukan bersekutu di luar negeri Johor. Mereka yang beri sokongan. Kalau mereka tak bagi sokongan, saya dalam mengkolaps dalam industri. Sebegitu juga, tuan-tuan, apabila saya belajar burung puyuh. Tuan-tuan tahu tak apa ilmu yang saya belajar dalam burung puyuh? Tadi kita belajar ilmu apa? Ayam kan? Dalam burung puyuh,
ilmu yang saya pelajari adalah ilmu bagaimana untuk kita mengurus selia burung puyuh. Okey, kita mengurus selia burung puyuh. Di mana mengurus selia burung puyuh, okey, saya diajar adalah 3 perkara. Yang pertamanya adalah makanan yang perlu diletakkan mengikut kuantiti burung puyuh itu makan. Kalau dia terlebih makan, okey, burung puyuh akan jadi monyok, akan jadi lembab, akan tidak bertelur. Saya kata, ish, kau biar betul. Betul Nizam. Sebab kajian ini bukan kajian yang datangnya sehari dua. Kajian ini datang adalah 3 tahun sahabat saya. Sahabat saya di Kelantan juga. Alhamdulillah, saya ini dah ada lebih kurang ladang lebih kurang dalam 200 sangka burung puyuh yang mengeluarkan telur burung puyuh. Hari ini 100% telur burungnya, puyuhnya dieksport ke Singapura 100%. Saya kata rezeki engkau, alhamdulillah, syukur pada Allah. Saya kata tapi kau sharekan ilmu. Benda yang kedua, tadi cerita tentang makan kan. Benda yang kedua, dia kata ubat. Sebab burung puyuh ni ada demam dia. Ada demam dia kau kena bagi dia ubat. Dia demam ke tak demam je, kau kena bagi dia ubat. Saya kata, wah gila lah. Main ternak burung puyuh pun kena bagi ubat kan. Saya ingat, nampak tak? Saya tidak belajar tuan-tuan untuk mencari keuntungan. Tak, saya belajar mencari pengurusan risiko. Kalau benda ini diurus dengan selia, saya boleh nyatakan bahawa industri madu kelulut akan memberi keuntungan yang 6 kali hingga ke 10 kali ganda daripada apa yang tuan-tuan fikirkan. Bagaimana dia boleh menjadi pendapatan? Itu tuan-tuan kena belajar dengan orang yang hebat lah. Okey, benda yang ketiga yang saya boleh kongsikan tuan-tuan dalam burung puyuh. Kita dah belajar pasal makan, kita dah belajar pasal ubat. Dan benda yang ketiga yang kita belajar pasal burung puyuh adalah kebersihan. Okey, kebersihan. Apabila cerita tentang kebersihan burung puyuh ni, bila tuan-tuan tahu, dia sama juga macam lembu, macam ayam. Okey, sama je. Macam kambing. Sama je. Tai burung ni memang dia mempunyai virus, mempunyai bakteria yang hidup kan. Jadi dia kata kalau tak bersihkan, memang burung puyuh kita akan sakit dan tidak bertelur dengan mengikut. Sebab apa? Dia kata burung puyuh ni hari-hari boleh bertelur. Hari-hari boleh telur. Saya kata, ui, satu keajaiban yang Allah berikan kepada burung puyuh. Nampak tak ilmu yang saya terima? Dan saya belajar tuan-tuan, benda yang bila saya nak belajar sesuatu, termasuklah saya nak belajar trading forex, saya nak belajar trading saham, saya nak belajar trading minyak sawit, saya nak belajar bermain dengan dengan kelulut, saya nak belajar tanam lemon, saya nak belajar tanam kacang panjang, saya nak belajar bendi. Benda yang saya nak belajar adalah mengurus risiko. Sebab apabila saya belajar mengurus risiko, sahabat saya juga satu presiden kepada persatuan persatuan papaya Malaysia. Okey, saya kenal dia masa kita bangunkan plan pembangunan industri makanan negara. Dan saya adalah untuk wakil kepada industri madu kelulut. Saya alhamdulillah saya membawa kata-kata tuan-tuan, jiwa tuan-tuan di dalam industri. Dan kita melihatkan bagaimana industri, masa tu saya jumpa industri temikai, saya jumpa industri papaya, saya jumpa industri ayam, ternakan, lembu, saya jumpa industri hiliran. Contohnya kita jumpa dengan manager operasi kepada Ramly Burger. Kita jumpa sahabat kita yang fresh farm, farm fresh susu. Kita jumpa orang-orang yang hebat-hebat. Saya bukannya hebat tuan-tuan, saya bukan hebat, saya hanya menjadi perantara peternak, pengusaha kepada agensi kerajaan. Dan kita jadi orang tengah ini bukan untuk mengambil untung atau peluang. Tak, kita memang mencipta keuntungan dan kita mencipta peluang. Sebab kalau saya tak menjual madu tuan-tuan, tak ada orang support madu saya pun jadi collapse. Dalam industri senang je. Saya pun boleh jadi collapse. Pertama, kalau tuan-tuan tak nak jual madu dengan saya. Yang keduanya, tak ada orang nak beli dengan saya. Collapse saya sebagai orang tengah. Sebab kenapa? Orang tengah kalau tak ada untung, macam mana nak jadi orang tengah kan? Sebab tu ada sahabat saya tanya, oh kenapa Cik Nizam beli harga murah? Tak, saya kata kenapa saya nak kena beli harga murah? Sebab saya nak kena stabilkan harga di dalam pasaran. Sebab jika saya tak stabilkan harga pasaran, saya pun tak tahu siapakah yang akan menstabilkan harga pasaran. Sebab saya bukan pemonopoli. Sebab saya tak ada duit yang berjuta-juta. Saya tak ada duit yang beribu-riban. Tak ada. Yang saya ada adalah komuniti yang ramai. Kuantiti madu yang hari ini, alhamdulillah, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua pusat rujukan daerah dalam Johor, pusat rujukan bersekutu dalam Malaysia, daripada Negeri Sembilan
hingga ke Perlis, daripada Sabah hingga ke Sarawak. Mereka semua adalah gabungan Persatuan Usaha Lebah Kelulut Malaysia yang hari ini bergabung menyatakan tentang pendirian untuk menggerakkan industri. Oh, Abang Susu sedar. Jadi benda yang kita nak bicara dalam industri pada kita pandemik COVID-19 iaitu bagaimana kita nak mengurus risiko. Bagi saya tuan-tuan, bagi saya tambahan nota yang seterusnya adalah apabila kita berada dalam keadaan tekanan, kita mencari jalan keluar. Tuan-tuan, tolonglah tuan-tuan. Saya nak membawa satu ideologi marketing yang paling mudah dan senang, iaitu ideologi saya adalah kita berkongsi, kita membantu dan insya-Allah kita boleh menjana pendapatan. Tapi bila kita fikir untuk jual, kita akan menjana pendapatan. Tapi kemungkinan besar orang yang datang beli dengan kita itu hanya sekali saja. Okey, berbeza dengan konsep yang saya nak bawa, iaitu kita berkongsi, okey, kita membantu dan kita menjana pendapatan. Ini 3 benda yang saya nak minta tuan-tuan. Bermula pada hari ini, lakukanlah pada Facebook wall tuan-tuan, lakukanlah perkongsian, jangan lakukan penjualan hard core sale. Buat soft selling. Dalam bahasa mudah marketing kita panggil soft selling. Kita buat jualan dengan kata-kata, gambaran, aktiviti kita, kehidupan dalam kelulut kita. Hari ni banyak lagi cerita. Bila saya kata saya bodoh, okay, saya dapat maklumat. Contohlah hari ni tuan-tuan, saya dah baca Trihal Lulus pada bulan 9. Trihal Lulus dikeluarkan oleh Universiti Putra Malaysia mengenai Trihal Lulus, iaitu Glycemic Index yang menyatakan tentang Thoracica mempunyai 32 GI. Dan untuk Itama dia kata mempunyai lebih kurang dalam 29 GI. Saya kata, wow, hebat. Tapi kehebatan itu tak capai kepada pengguna. Tak capai kepada yang kita tahu, orang bagi makan madu kelulut, kencing mananya turun. Tapi apa benda yang kita nak sharekan? Kita tak sampai. Bila ilmu itu kurang, bukan bermaknanya tuan-tuan bodoh. Tak. Okay, tuan-tuan tak bodoh. Tapi tuan-tuan kurang mencari resources, sumber untuk tuan-tuan bercakap, berkata, berbicara, berkongsi. Saya minta tuan-tuan hari ini, mulakan hari ini, dunia hari ini, multi skill untuk dunia pada masa kini, dunia alam maya ini, semua berada dalam talian. Semua ada dalam talian. Bodohnya kita kerana apa kita menolak perkara ini 100%. Kita tidak meletakkan dia sebagai satu basic untuk kita bangunkan diri kita. Jadi saya harapkan perkongsian saya pada hari ini, saya ucapkan ribuan terima kasih tuan-tuan. Terus setia bersama dengan grup Lebah Kelulut Malaysia. Saya harapkan perkongsian yang saya letakkan hari ini meletakkan grup ini berada dalam keadaan ilmu yang baik. Saya doakan tuan-tuan berjaya, kaya dan berjaya. Menjadi usahawan yang memang hebat. Usahawan yang mampu membantu dan menjadikan kelestarian industri madu kelulut negara ini kepada paras yang saya boleh nyatakan bahawa kita mencari data semaksima adalah 200 tan madu kelulut setahun. Okey, tuan-tuan letaklah data ni. Saya tak nak tipu tuan-tuan. 200 tan setahun. Cakap 200 tan. Gila lah Nizam 200 tan. Macam mana tuan-tuan? Mudah je tuan-tuan. Letaklah 200 tan ni sebagai data tuan-tuan. Sebab nak dapat 32 tan pun susah. Nak pergi 200 tan. Sebab kita nak masuk industri fasa seterusnya. Iaitu industri yang boleh mencipta madu kelulut ini menjadi jutawan kepada tuan-tuan sebagai seorang pengusaha. Dan menjadi jutawan juga kepada seorang pemborong macam saya. Sebab jikanya ada madu, maknanya orang akan meletak investor lebih banyak dalam industri untuk kita berkembang dengan baik. Itu saja ruangan saya. Terima kasih terus mengikuti saya di dalam Facebook saya sendiri, di Hazrul Nizam, ataupun ikuti saya di dalam YouTube channel saya, Nizam Power. Dan insyaAllah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya bersama dengan saya untuk anda dengan ilmu-ilmu yang saya akan kongsikan untuk pembangunan industri madu kelulut. Kelestarian industri adalah terletak di tangan anda. Terima kasih. Bye-bye.